أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب وكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sambung lagi pengajian kitab Ad-Durus An-Nahwiyah Littullab Al-Madaris Al-Ibtidaiyah. Sebelum ini kita sudah sebut berkaitan dengan anwa'ul kalimat, pembahagian-pembahagian kalimah dalam bahasa Arab. Pembahagian kalimah dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3. Yang pertamanya isim, yang keduanya fa'il, yang ketiganya haraf. Dan kalimah itu seperti yang kita sebut sebelum ini, maksud daripada kalimah itu seperti dinyatakan oleh Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, kalimah bahasa Arab ini maksudnya al-qawlu al-mufrad. Al-qawlu al-mufrad dengan makna lafaz tunggal yang mengandungi makna. Lafaz tunggal yang mengandungi makna. Itu maksud kalimah. Jadi kalimah itu satu lafaz yang memberi makna. Dan lafaz yang beri makna ini terbahagi kepada 3. Sama ada isim, sama ada fa'il, sama ada haraf. Isim contohnya Muhammad. Isim contohnya Muhammad. Kalimah Muhammad ini mengandungi makna. Fa'il contohnya kataba, menulis. Jadi kataba ini mengandungi makna, menulis. Haraf contohnya mengandungi makna. Contohnya kita kata intalaqtu minal madrasah ilal baiti. Aku bermula daripada sekolah hingga menuju kepada rumahku. Jadi min itu mengandungi makna, bermula daripada. Cuma beza ketiga-tiga ini seperti yang kita sebut sebelum ini, beza antara isim, beza antara fa'il dan beza antara haraf. Kesemuanya kalimah tunggal yang mengandungi makna. Cuma bezanya isim kalimah tunggal yang mengandungi makna tetapi tidak disertakan dengan waktu. Fa'il pula lafaz tunggal yang mengandungi makna tetapi disertakan dengan waktu. Haraf pula kalimah tunggal, lafaz tunggal yang memberi makna tetapi maknanya itu terkandung jika sekiranya disertakan dengan kalimah-kalimah yang lain. Kalau satu haraf itu dia tidak jelas lagi maknanya. Min kita tidak tahu maknanya kecuali kita letak dalam satu-satu jumlah, satu-satu frasa. Selagi kita tak letak dalam frasa, maka kita tidak akan tahu makna bagi min. Min ini mempunyai banyak makna. Sama juga kita kata kaf. Huruf-huruf tersebut mengandungi banyak makna. Nak tentukan maknanya perlu disertakan dengan yang lain di dalam frasa yang lengkap. Itu kita belajar minggu lepas. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk tentang pembahagian fi'il. Tentang pembahagian fi'il. Fi'il ini kita sebut terbahagi mengikut waktu. Dipanggil apa? Mauridul qismah ataupun asasut taqsim. Fi'il ini berdasarkan waktu, dan waktu ini seperti yang kita maklum terbahagi 3. Zaman ini sama ada waktunya
madin, waktu yang telah berlaku. Nih, waktu yang telah berlaku, ataupun kita tulis zamanun madha. Zamanun madha. Waktu yang telah berlaku, ataupun yang kedua zamanun hal. Waktu sekarang ataupun zamanun mustakbal. Ini waktu. Waktu lepas, lampau, waktu sekarang, dan waktu masa depan. Masa depan, zaman mustakbal. Jadi waktu ini sahaja, sama ada waktu lampau ataupun waktu sekarang ataupun waktu mustakbal. Dan fi'il terbahagi kepada 3 berdasarkan waktu ini. Jadi al-fi'lu terbahagi kepada 3. Sama ada fi'il tu dipanggil fi'lul madhi ataupun fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ataupun fi'lul amri. Nampak? Jadi fi'il ini terbahagi 3 berdasarkan apa pembahagian ini? 3 ni berdasarkan min haisu az-zaman. Min haisu az-zaman. Berdasarkan waktu. Pembahagian keluar 3 ni berdasarkan waktu. Ini dipanggil apa ni? Panggil asasut taksim. Asas pembahagian. Berdasarkan apa pembahagian tersebut? Ataupun nama lain kita kata mauridul qismah. Asas pembahagian lah. Boleh. Jadi aksam bagi fi'il ini 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Seperti mana kita kata aksam bagi kalimah itu 3. Sama ada kita kata isim ataupun haraf ataupun fi'il. Istilahnya aksam tu yang berada di bawah ini. Aksam bagi yang ni berada di bawahnya. Contoh aksam bagi kalimah haraf, isim dan fi'il. Dan antara satu sama lain ni dia panggil qasim. Jadi haraf, qasim dia, sekutu dia ialah fi'il. Sama juga fi'il, sekutu dia haraf dan juga isim. Nampak? Jadi sesama aksam ini dipanggil qasim. Dan kesemua ini dipanggil aksam. Dia termasuk di bawah ni. Mauridul qismah asasut taksim bagi fi'il ini semua dipanggil aksam. Bagi fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Boleh? Okey. Dan ni pembahagian di sudut zaman. Sebab jangan keliru, kadang-kadang ada fi'il terbahagi pada pembahagian lain. Sebab asasut taksim itu berbeza. Contoh kita kata fi'il mu'tal. Contoh fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Terbahagi berapa? Terbahagi 3 juga. Tapi min haisu apa? Min haisu dari sudut apa? Dari sudut makanu harful illah. Dari fi'il mu'tal terbahagi 3 berdasarkan tempat kedudukan illah. Dia ada fi'il misal, dia ada fi'il ajwaf, dia ada fi'il naqis. Nampak nama dia. Bila huruf illah alif waw ya itu berada di awal, maka dipanggil fi'il misal. Kalaulah alif waw ya itu berada di, contoh kita kata wa'ada, berada di awal. Contoh jika sekiranya huruf illah itu berada di tengah, dipanggil ajwaf. Contoh kita kata qala. Kalau di hujung contohnya huruf illah dipanggil naqis. Contohnya kita kata da'a. Nampak? Jadi pembahagian fi'il mu'tal berdasarkan, jadi asas taksimnya apa? Min haisu makan harfi illah. Dari sudut kedudukan huruf illah tersebut. Jadi kita nak belajar hari ini pembahagian fi'il dari sudut apa? Asas taksimnya apa? Mauridul qismah dia apa? Waktu.
Dia terbahagi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi ni untuk waktu yang telah lalu. Zamanin madha. Waktu yang telah lalu. Fi'il mudhari' dan fi'il amar. Okey, fi'il amar pula waktu yang mustakbal. Waktu akan datang. Fi'il mudhari' ni pula dia boleh dua. Sama ada zamanin hal, hal ataupun istiqbal, mustakbal pun boleh. Sama ada waktu yang sekarang ataupun waktu akan datang. Boleh. Jadi fi'il madhi ni contoh kita kata kataba. Kataba ni menulis. Maksudnya apa? Telah menulis. Jadi perbuatan penulisan ni telah berlaku sebelum ini. Sebelum kita bercakap ni maksudnya perbuatan tu telah berlaku. Maka dia panggil fi'il madhi. Ada panggil fi'il mudhari'. Maksudnya perbuatan tu contohnya yaktubu. Maksudnya yaktubu perbuatan itu sedang berlaku ataupun akan berlaku. Contoh kita kata Zaidun yaktubu darsa. Zaidun yaktubu sedang menulis ad-darsa, catatan pengajiannya. Boleh. Jadi yaktubu ni sama ada kita nak mengatakan Zaid sedang menulis ataupun Zaidun yaktubu ad-darsa dengan makna Zaid akan menulis nota pengajiannya. Pun boleh. Dia boleh ihtimal dua makna bagi fi'il mudhari'. Sama ada waktu sekarang ataupun waktu akan datang. Fi'il amar juga fi'il suruhan. Jadi bila kita suruh memang dia akan berlaku selepas daripada kita bercakap. Contoh kita arahkan sahabat kita untuk menulis. Sahabat kita nama Zaid. Kita kata uktub ya Zaid. Uktub ya Zaid. Wahai Zaid, tulislah kamu. Jadi perbuatan menulis itu akan berlaku selepas daripada arahan dikeluarkan. Jadi fi'il amar ni fi'il arahan dan zaman dia mustakbal, akan datang. Uktub, tulislah kamu wahai Zaid. Uktub ya Zaid. Boleh. Ni pembahagian fi'il. Kita baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifun rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim wa ulum masyayikhina fid darain amin. Aqsamul fi'li, pembahagian fi'il. Pembahagian fi'il. Wal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Fi'il itu terbahagi kepada 3 aqsam, 3 pembahagian. Ingat min haitsu zaman, berdasarkan waktu. Pembahagian pertama madin, fi'il madhi. Contohnya kataba. Yang keduanya mudhari'. Contohnya yaktub. Yang ketiganya amrin. Contohnya uktub. Kataba telah menulis. Yaktub sedang menulis ataupun akan menulis. Uktub, tulislah kamu, perbuatan arahan tulis itu berlaku akan datang. Boleh. Sabaqalaka telah lalu anna jami'al kalimati tanhasiru fi salasati anwa'. Telah lalu kamu telah maklum bahawasanya kesemua kalimah bahasa Arab ini tanhasiru, terbahagi kepada salasati anwa', 3 pembahagian. Fi'il, isim dan haraf. Ini seperti yang kita belajar sebelum ni, bahawasanya kalimah bahasa Arab ni hanya 3. Fi'il, isim dan haraf. Berdasarkan istiqra' jumhur ulama' lah. Walaupun ada yang menambah daripada 3 ni, tapi pandangan yang lemah. Jadi kalimah bahasa Arab terbahagi 3. Fi'il, isim dan haraf. Wa awdahna laka, dan kami telah terangkan kepada kamu, anna kulla lafzin, bahawasanya tiap-tiap lafaz yadullu ala husuli syai'in wa zamanihi yusamma fi'lan. Tiap-tiap lafaz yadullu, menunjukkan ala husuli syai', menunjukkan ke atas berlakunya sesuatu itu, dan zamanihi, dan menunjukkan kepada zamannya juga, dinamakan fi'il. Kami telah terangkan bahawasanya tiap lafaz yang menunjukkan hadas, berlakunya sesuatu, dan zaman berlakunya sesuatu itu dinamakan fi'il.
Wal fi'lu, dan fi'il ini dinama yang qasim terbahagi ila thalathati aqsam, kepada 3 pembahagian, madin wa mudhari'in wa amrin. Ini sedikit faedah lah. Madin ini tanwin dia dipanggil tanwin tamkin. Sebab ada yang tersalah mengatakan madin ini tanwin iwad, bukan tanwin iwad. Dia tanwin tamkin. Contoh, kita bagi contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dipanggil tanwin tamkin. Kenapa madin tanwin tamkin? Bukan tanwin iwad, sebab ni ada ramai yang salah, jadi anda sebut juga sini. Faedah ni, madin ataupun alma fi'il. Kalau ada hilang, kita zahirkan ya. Jadi asalnya madin ini madiun. Gitu. Tetapi huruf illah berat. Orang Arab tak sebut huruf illah ni. Berat. Maka dimatikan barisnya. Jadi baris sukun. Jadi apa? Jadi madiun ni samalah dengan kita kata diun. Macam tu. Diun. Ni sebab dia tanwin ni nun sakinah kan. Jadi madiun. Jadi bila berat baris di atas huruf illah, jadi dia dihazaf huruf dia. Jadi dihazaf baris ni, jadi baris sukun lah. Bila baris sukun, maka bertemu 2 sakin. Tak boleh bertemu 2 sakin dalam bahasa Arab. 2 baris mati tak bertemu, tak boleh. Maka kena hazaf, maka dihazaf yang ni. Jadi apa? Din. Ni samalah dengan din, nun sakinah kan. Jadi tanwin ni nun sakinah ni dia panggil tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Tanwin yang menunjukkan kalimah ini isim. Itu maksud tanwin tamkin. Boleh. Bukan tanwin iwad, sebab setengah mengatakan ada yang banyak yang sebut jugalah tanwin iwad. Tanwin gantian. Contoh kita kata jawarin. Ni tanwin iwad. Kenapa? Asalnya jawariyun. Jawariyun. Jadi bila jawariyun, dah tak, asalnya bukan jawariyun, asalnya jawari. Asalnya jawari. Jawari dengan ya. Sekejap. Jangan berlaku kesalahan. Asalnya jawari. Asal jawari. Jadi sebab di atas wazan apa ni? Mafa'il ataupun fawa'il. Nampak? Jadi bentuk apa ni? Ingat kita belajar bab mamnu sarfi, bentuk mamnu sarfi kan. Mafa'il. Jadi bila mana ya, kemudian dihazaf ya ini. Jawari dihazaf ya, jadi jawar. Jadi untuk menggantikan ya dihazaf ni, dia letak tanwin. Jadi tanwin ni sakinah ni jawarin ini menggantikan ya yang dihazaf. Menggantikan ya yang dihazaf. Kenapa kita kata dia bukan tanwin tamkin? Sebab asal kalimah ni jawari atau wazan mafa'il, dia mamnu' min as-sarfi. Bila sebut mamnu' min as-sarfi, mamnu' daripada tanwin. Memang kalimah asal dia ni atau wazan mafa'il ini memang tak terima tanwin. Jadi asalnya memang tidak ada tanwin tamkin, tidak ada. Pada asalnya memang tidak ada tanwin tamkin. Jadi tanwin yang ada selepas ni jawari ni apa? Tanwin iwad, tanwin yang menggantikan ya yang dihazaf ni, lamul kalimah yang dihazaf, jadi jawarin. Jadi nun tanwin ni menggantikan ya yang dihazaf.
Berbeza dengan yang ni, madin. Madin ni madiyun. Madiyun. Jadi memang asalnya ada tanwin madiyun. Madiyun. Tanwin ni. Asalnya memang ada. Boleh. Sebab dia bukan mamnu' sarfi, berbeza dengan jawarin sebab dia atas wazan mafa'il. Jawari. Memang asalnya tidak ada tanwin. Madiyun memang ada tanwin. Tanwin itu tak pernah dihazaf sebenarnya. Madiyun, okey, kita hazaf, kita ya huruf ilah ni berat untuk terima tanwin, terima huruf harakat. Jadi kita pun matikan baris dia dan kita pun bertemu dua sakin, kita hazaf ya tersebut, tinggallah tanwin. Tanwin itu tetap ada pada awal sampai akhir. Tanwin itu tanwin tamkin. Maaflah panjang sikit walaupun perbahasan ni tak sesuai sangat untuk mubtadi, cuma bolehlah setengah-setengah yang nak catat faedah tu boleh tulis. Di bagi yang baru-baru belajar mungkin keliru sikitlah, tak apa. InsyaAllah lepas ni akan jumpa, akan lebih mudah. Benda perbahasan macam ni dia boleh tashdidul dhihn, boleh menajamkan fikiran kita, sebab kita berfikir juga. Bukan kita terima yang mudah-mudah. Kadang-kadang kita sebut juga kadang-kadang perbahasan yang sedikitlah rumit untuk kita fikir, kita murajaah balik. Boleh. Jadi yang nak sebut di sini, fi'il ni terbahagi pada 3 kisim. Madin, ni kalau tidak ada ilam, kalau ada ilam kita zahirkan dia al-madi. Fi'il terbahagi pada 3 kisim, 3 pembahagian. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fal madi, maka fi'il madi itu apa ta'rif fi'il madi? Ma yadullu ala husuli syai'in fi zamanin madha. Lafaz yang menunjukkan kepada berlakunya sesuatu fi zamanin madha, pada waktu yang telah lampau. Contoh kataba, dahraja, intalaqa, istakhraja. Kataba telah menulis, dahraja telah bergolek, intalaqa telah bertolak, istakhraja telah mengeluarkan. Boleh. Jadi semua ni perbuatan mengandungi makna tertentu yang menunjukkan kepada perbuatan tersebut telah berlaku. Wal mudhari', fi'il mudhari' pula ma yadullu ala husuli syai'in fil hal aw istiqbal. Lafaz yang menunjukkan kepada berlakunya sesuatu fil hal, pada waktu sekarang, atau istiqbal ataupun pada waktu akan datang. Contohnya apa? Yaktubu, sedang menulis ataupun akan menulis. Yudahriju, sedang bergolek ataupun akan bergolek. Yantaliku, sedang bertolak ataupun akan bertolak. Yastakhriju, sedang mengeluarkan ataupun akan mengeluarkan. Dan syarat fi'il mudhari' ni wala budda an yakuna mabdu'an bi alifin aw nunin aw ya'in aw ta'in. Semestinya an yakuna fi'il mudhari' itu mabdu'an, dimulakan dengan alif, nun, ya ataupun ta. Ini syarat fi'il mudhari', kena dimulakan dengan huruf ni. Dia panggil harful mudhari', huruful mudhara'ah. Huruf bagi fi'il mudhari'. Contoh kita kata aktubu, aku menulis. Nun, naktubu, kami menulis. Ya, yaktubu, seseorang itu sedang menulis. Taktubu, seseorang itu kamu. Taktubu, kamu sedang menulis. Boleh, ni panggil huruful mudhara'ah. Huruful mudhara'ah. Kalau kita tasrifkan fi'il tu, keluarlah huruf ni. Kataba yaktubu, yaktubani, yaktubuna, kemudian taktubu, taktubu untuk hiya, taktubani, kemudian taktubna, kemudian yaktubna. Boleh, ini tasrif dia. Kemudian untuk anta taktubu juga. Taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna. Boleh. Kemudian untuk anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubanna. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian untuk ana aktubu, untuk nahnu naktubu. Semua tu alif, nun, ya dan ta tu menunjukkan pengkelasan kata ganti diri. Kalau alif, aktubu, aku menulis. Kalau nun, naktubu, kami menulis. Ya, yaktubu, seseorang itu sedang menulis. Kata ganti diri ketiga. Seseorang itu ghaib. Kalau tak, taktubu, kamu menulis. Kata ganti diri kedua ni. Kamu menulis.
Ataupun taktubu juga dengan boleh juga tak tu sama ada tak mukhatabah. Mukhatab maksudnya kamu sedang menulis, ataupun taktubina kamu perempuan sedang menulis, ataupun taktubu juga memberi maksud taktubu seseorang perempuan itu sedang menulis. Boleh. Ni panggil huruful mudhara'ah. Nanti kalau kita datang dengan bab tasrif, insya-Allah lebih nampaklah. Cuma sini kita perlu tahu fi'il mudhari' ni perlu dimulakan dengan salah satu daripada 4 huruf ini. Alif, nun, ya ataupun ta. Boleh. Situ dulu. Wal amru ma yutlabu bihi husuli syai'. Lafaz yang diminta dengannya, lafaz yang dibuat permintaan dengan perantaraan lafaz tersebut, husulu syai'in, untuk berlakunya sesuatu. Contoh uktub, dahrish, intalik, istakhrij. Uktub, tulislah kamu. Dahrish, goliklah kamu. Intalik, bertolaklah kamu. Istakhrij, keluarkanlah kamu. Boleh. Jadi lafaz fi'il amar ni lafaz yang dibuat permintaan dengannya untuk berlaku sesuatu. Kita buat arahan lah. Boleh. Jadi khulasahnya fi'il madhi menunjukkan perbuatan itu berlaku sudah lampau. Fi'il mudhari' menunjukkan perbuatan itu berlaku sekarang ataupun akan datang. Dan syarat fi'il mudhari' nak buat fi'il mudhari' awalnya perlu alif ataupun nun ataupun ya ataupun tak. Fi'il amar pula untuk fi'il amar, fi'il yang digunakan untuk meminta untuk dilakukan sesuatu perkara. Arahan. Dan permintaan arahan ni dia hanya berlaku pada waktu mustakbal, pada waktu akan datang. Boleh. Kemudian kita pergi sikit lagi pembahagian aqsamul ismi. Pembahagian isim. Pembahagian isim ni dalam kitab kita ni, kitab yang pertama ni dia bahagi kepada beberapa pembahagian. Jadi kita kena tahu sudut pembahagian itu dari sudut mana. Okey, pertama pembahagian isim dari sudut muzakkar dan muannas. Yang kedua, musannif bahagikan isim tu dari sudut apa? Mufrad, musanna dan jamak. Kemudian dibahagikan jamak kepada 2 pembahagian, jamak taksir ataupun jamak tashih. Jamak taksir ataupun jamak tashih, jamak salim. Okey, kita masuk. Okey. Walismu, isim ini pula terbahagi kepada 2 kisim, 2 pembahagian. Muzakkar wa muannas dan muannas. Muzakkar, jadi pembahagian isim ni min haisun nau. Boleh. Pembahagian pertama tu asas taksim dia nau, jenis. Untuk kata nama lelaki ataupun kata nama perempuan. Boleh. Dan isim terbahagi pada 2 kisim. Muzakkar, lelaki, contohnya Ali, Jamal, Ison. Aliyun ni nama orang bernama Ali, nama lelaki Ali. Jamal, unta jantan. Ison kuda jantan. Wa muannas, dan isim yang muannas pula, nahwu contoh Aisyah, nama perempuan bernama Aisyah. Naqatin, nama unta betina. Hirratin, nama kucing. Kucing dari lafaz hirrah ni, lafaz muannas. Alim ta'annal kalimata salah satu anwa'i. Kamu telah ketahui bahawasanya kalimah itu terbahagi pada 3 kisim, 3 pembahagian. Fi'il, isim dan haraf. Wa annal fi'la, dan kamu juga tahu bahawa fi'il itu salah satu anwa', terbahagi kepada 3 pembahagian. Madin, mudhari' dan amrin. Fi'il madi bila mana berlaku perbuatan itu pada waktu yang lampau. Fi'il mudhari' bila mana perbuatan itu sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dan amrin bila mana perbuatan itu perbuatan satu arahan yang berlaku pada waktu akan datang. Jadi kita tahu dah pembahagian fi'il. Fa'lam al-an, maka pada ketika ini ketahuilah kamu annal isma nau'ani, isim terbahagi 2. Sama ada muzakkarun. Apa itu muzakkar? Wa huwa kullu ismin dalla ala dzakarin. Tiap-tiap isim yang tiap-tiap kata nama dalla ala dzakarin, yang menunjukkan kepada nau', jenis lelaki. Contohnya Ali, Husain, Jamal, Bagh. Baghl ni ia panggil kacukan antara
kuda dan juga himar. Ni bagon. Hison. Hison ni kuda. Kuda jantan. Himar. Himar ni keldai. Wa hirun. Hirun ni apa? Kucing. Wa muannas, dan isim juga ada isim yang muannas, isim yang untuk betina, perempuan. Wa huwa, apa tu isim muannas? Kullu ismin dalla ala unsa, tiap-tiap kata nama dalla yang menunjukkan ala unsa, ke atas nau unsa, jenis perempuan, female. Contohnya Aisyah, seorang manusia bernama Aisyah. Fatimah, Azizah. Ini nama-nama bagi manusia, khusus bagi perempuan. Naqatin, naqah, unta betina. Baglatin, bagol betina. Himaratin, himar betina. Keldai betina. Hirratin, kucing betina. Jadi itulah pembahagian isim, pembahagian pertama. Ingat apa asas taksim bagi isim? Pembahagian pertama ni asas dia nau, jenis, lelaki ke perempuan. Kemudian asas yang kedua, pembahagian isim dari sudut apa? Dari sudut mufrad, musanna dan jamak. Jadi asas pembahagian yang kedua ini isim juga, cuma terbahagi dari sudut apa? Kalimah tu, kalimah isim tu, kata nama itu tunggal ke, dua ke, ataupun lebih daripada dua, itu jamak. Yan qasimul ismu aidan ila salasati aqsam. Isim juga terbahagi kepada 3 pembahagian. Seperti mana fi'il terbahagi pada 3 pembahagian, madin, mudhari' dan amar. Isim juga terbahagi pada 3 pembahagian. Selain dibahagikan kepada 2 bahagian tadi, berdasarkan nau, lelaki perempuan, dia juga dibahagikan kepada 3 pembahagian. Berdasarkan apa? Berdasarkan bilangan. Jadi asas taksim, asas pembahagian isim yang kedua ini, asas dia min haisul adad, berdasarkan adat, bilangan. Sama ada mufrad, contoh fadil ataupun fadilah. Fadil ni orang yang mulia, orang yang mempunyai kelebihan. Kalau fadilah, orang perempuan yang mempunyai kelebihan. Musanna, contohnya musanna dua. Fadilani atau fadilaini. Fadilani, 2 orang lelaki yang mempunyai kelebihan. Au fadilaini, 2 orang perempuan yang mempunyai fadilani au fadilaini, dua-dua ni lelaki. Fadilatani au fadilatani, dua-dua ni perempuan. Boleh fadilani au fadilaini. Musanna ni fadilani au fadilaini ni kita kata 2 orang lelaki yang mempunyai kelebihan. Fadilatani au fadilataini, 2 orang perempuan yang mempunyai kelebihan. Jadi untuk musanna, untuk yang berjumlah 2, isim yang memberi 2 bilangan, menunjukkan 2 bilangan, sama ada kita tambahkan alif dan nun ataupun ya dan nun di akhirnya. Boleh. Sama ada tambah alif dan nun dan ya dan nun di akhirnya. Jadi kadang-kadang ditambah alif dan nun, kadang-kadang ditambah ya dan nun. Bila kita menunjukkan bilangan 2, isim tu 2. Bila kita guna alif nun, bila guna alif ya dan nun, itu babul i'rab. Bab i'rab. Secara mudahnya kita kata di sini, kalau tempat dia rafa' maka kita kata kita guna alif dan nun. Tempat dia nasab atau jar, kita guna ya dan nun. Itu perbahasan yang seterusnya lah, bukan di sini. Cuma kita letak dalam zihin kita, fikiran kita ketika ini, musanna ini isim yang menunjuk pada 2, bilangan 2, dan untuk menjadikan satu isim itu musanna, 2 kita perlu tambahkan alif dan nun ataupun ya dan nun. Boleh. Jadi fadilani au fadilaini untuk lelaki, fadilatani au fadilataini untuk perempuan. Wa jam'in dan jamak, contohnya fadilu ni lebih pada 2, 3 dan ke atas jamak. Contoh fadiluna au fadilina. Nampak? Fadiluna au fadilina. Jadi untuk jamak, kita nak jamakkan sesuatu, isim tu, nak jamakkan tambah waw dan nun ataupun ya dan nun. Ataupun ya dan nun. Bila kita tambah waw dan nun dan bila tambah ya dan nun, kita perbahasan dalam bab seterusnya lah, bab i'rab. Ketika rafa' kita tambah waw dan nun. Ketika nasab ataupun jar, jamak tu kita tambahkan ya dan nun. Au fudala'a, ataupun jamak juga fudala'a. Ni dipanggil jamak taksir. Contoh 2 ni, fadilun au fadilaini ni, jamak salim, muzakkar salim. Kalau fudala'a, jamak taksir. Perbahasan dia akan datang, insya-Allah.
Alim ta analisma yang qasimu ila mudzakkarin wa muannats. Kamu telah ketahui isim itu terbahagi pada muzakkar dan muannas. Pembahagian berdasarkan jenis, lelaki atau perempuan. Kalau lelaki muzakkar, kalau perempuan muannas. Fa'lam aidan annahu yanqasimu ila. Maka ketahuilah juga isim juga dibahagi kepada mufrad, musanna dan jamak. Kalau isim itu, kata nama itu bilangan 1, maka mufrad. Kalau isim itu bilangannya 2, maka musanna. Kalau isim itu bilangannya jamak, iaitu 3 dan ke atas, maka dipanggil isim jamak. Boleh. Jamak pula terbahagi jamak tashih ataupun jamak salim dan dibahagikan kepada juga kepada jamak taksir yang kita akan belajar selepas pada ini. Mufrad, apa itu isim yang mufrad? Wa huwa ma dalla ala wahid aw wahidah. Isim yang menunjukkan kepada satu lelaki aw wahidah ataupun satu perempuan. Muzakkar wahid atau muannas wahidah. Isim menunjukkan pada satu lelaki ataupun satu perempuan. Contoh fadilin, seorang lelaki yang mempunyai kelebihan. Fadilatin, perempuan yang mempunyai kelebihan. Mujtahidin, lelaki yang berusaha, yang kuat berusaha. Mujtahidatin, perempuan yang kuat berusaha. Jadi ini mufrad. Yang ini mufrad muzakkar, yang ini mufrad muannas. Yang ini mufrad muzakkar, yang ini mufrad muannas. Wa musanna dan yang keduanya musanna. Apa itu musanna? Madalla ala istaini au istataini. Isim yang menunjukkan kepada dua lelaki au istataini ataupun dua perempuan. Dengan macam mana? Dengan perantaraan ziyadati alif wa nun. Dengan perantaraan ditambahkan alif dan nun ataupun ya dan nun pada mufradnya. Contoh nahwu fadilani au fadilaini. Tambah apa? Tambah alif dan nun. Asalnya fadilun, tambah alif dan nun. Ataupun ya dan nun, fadilaini. Asalnya fadilatin, tambah alif dan nun, fadilatani ataupun fadilataini. Asalnya mujtahidun, jadi mujtahidani ataupun mujtahidaini. Asalnya mujtahidatin, mujtahidatun, kemudian ditambah alif dan nun, mujtahidatani ataupun mujtahidataini. Maksudnya dua orang perempuan yang berusaha. Ni mujtahidatan ni atau mujtahidataini. Cuma kadang-kadang ditambah alif nun, kadang-kadang ditambah ya dan nun. Ada tempat kita tambah ya dan nun, ada tempat kita tambah alif dan nun. Itu perbahasan i'rab lah. Pembahagian ketiga jamak. Jamak ni wahwa ma dalla ala aksari min misnaini aw isnataini. Jamak ni isim yang menunjukkan kepada perkara yang lebih daripada dua untuk lelaki ataupun dua untuk perempuan. Lebih daripada dua, sama lelaki atau perempuan. Dengan apa? Perubahan menunjukkan kepada lebih pada dua itu dengan taghyirin fi mufradihi. Dengan kita mengubah sesuatu dengan melakukan perubahan pada mufrad. Macam mana perubahan tersebut? Nahwu fadiluna au fadilain. Fadiluna dengan kita perubahan tu dengan tambah waw dan nun. Fadilaini dengan tambah ya dan nun. Fadilina maksud. Fadilina tambah ya dan nun. Ataupun fudala, asalnya fadilun, kemudian berubah jadi fudala atau wazan fuala. Ataupun ni la ala sawab, ataupun fadilatin. Fadilatin, jamak muannas salim. Fadilatin. Boleh. Fadilatin, ni asalnya fadilatun, kemudian diubah kepada fadilatin. Fadilatin. Sebab fudlayat ni dia jamak daripada fudla. Fudla ni muannas daripada lafaz afdal. Seseorang itu melebihi seseorang yang lain. Isim tafdil. Afdal ni contoh Zaidun afdalu min Amrin. Zaid lebih baik daripada Amrin. Kalau nak kata Fatimah, Fatimah tu kita kata untuk perempuan muannas kita kata fudla. Di atas wazan fu'la. Fudla. Jamak fudla itu fudlayat. Jamak fudla tu fudlayat. Tapi di sini kita nak bahas tentang jamak muannas salim. Jadi jamak pada fadilatin ialah fadilatin. Fadilatin. Boleh. Fadilatin. Fadilatin. Boleh. Ini betulkan. Okey. Jadi khulasahnya isim ni dibahagi kepada mufrad,
bila mana menunjukkan pada satu bilangan satu, ataupun musanna bila isim tu menunjuk kepada dua, dan musanna ni dia panggil min khasiyah atau miziyah lughatul arabiyyah. Istimewanya bahasa Arab. Sebab kalau tengok bahasa lain biasanya dia antara mufrad ataupun jamak tu. Dia tidak ada lafaz khusus untuk menunjuk kepada dua. Tapi bahasa Arab dia ada lafaz khusus, binaan khusus untuk menunjukkan kepada dua. Boleh? Itu musanna. Kemudian jamak bila mana lafaz tu tiga, bilangan isim tu tiga dan ke atas. Okay, kita pembahagian jamak kita akan sambung minggu hadapan, insya-Allah. Okey. Kita buat sikit. Okey. Okey, kita kata tadi isim, pembahagian isim. Isim dia ada dua pembahagian. Al-ismu, isim yang qasimu min haisul adad. Berdasarkan min haisu nau, berdasarkan nau terbagi dua, berdasarkan jenis muzakkar dan muannas. Boleh, muzakkar dan muannas. Dan isim juga berdasarkan yang qasim, dibahagikan berdasarkan min haisul adad, berdasarkan bilangan. So adad dia terbagi tiga, mufrad, musanna dan jamak. Mufrad jika isim tu satu, musanna jika isim tu dua, jamak jika isim tu tiga. Cuma bahasa jamak ni dia keluarlah jamak salim dengan jamak taksir. Jamak salim ni jamak muannas salim, satu fadilatun untuk perempuan. Asalnya fadilatun. Yang fadilatun, seorang perempuan yang mempunyai kelebihan. Dan jamak kita fadilatun. Boleh fadilatun. Kalau untuk lelaki asalnya fadilun, jika jamak salim, jamak muzakkar salim fadiluna. Fadiluna ataupun fadilina. Fadilina. Boleh. Ni jamak dia panggil apa? Jamak tashih ataupun jamak salim. Sebab apa? Sebab lafaz mufrad ni, lafaz asal mufrad ni tak berubah. Mana? Ni. Asalnya tak berubah. Ni, fadala ni, dia fadilun ni tak berubah. Boleh. Ni alamat je, alamat ta'nis kan, alamat untuk perempuan. Jadi fadilun ni kalau pindah kepada asal, pindah kepada jamak pun fadilatun. Nampak? Lafaz fa, alif, ba, lam ni tetap ada. Fadiluna, fa, alif, ba, lam ni tetap ada. Fadilina. Nampak? Ni panggil apa ni? Jamak tashih ataupun jamak salim. Dia ada jamak, dia panggil jamak taksir. Fudala. Ni berubah, berlaku perubahan. Nampak? Berlaku perubahan pada binaan. Boleh? Berlaku perubahan pada binaan. Nampak? Hilang dah alif. Fudala. Alif ni hilang. Baris bertukar kepada fathah kepada dhammah. Sebab tu jamak taksir, jamak yang pecah. Kerana dia memecahkan binaan mufrad dia. Boleh? Kalau kita perasan ibarat kitab ni, tengok. Dia kata apa ni? Jamak ni benda yang menunjukkan lebih pada dua dengan melakukan perubahan pada mufrad. Melakukan perubahan di sini dengan makna apa? Dengan menambahkan sesuatu ataupun kita menukarkan binaan mufrad. Dia terbenar dua. Fadiluna kita ubah dengan apa? Dengan menambahkan waw dan nun. Ya ataupun ya dan nun. Fadilatun asalnya fadilatun kita jadi fadilatun, tambah alif dan ta. Jadi perubahan tu dengan menambahkan. Tapi kita tak ubah binaan. Tapi kalau fudala, perubahan tu dengan mengubah binaan. Asalnya fadilun, kita ubah terus binaan fadilun, barisnya ubah dan sebagainya. Kita bukan sekadar menambahkan, tapi kita mengubah. Boleh. Ini kita akan bincang untuk kelas yang seterusnya, insya-Allah. Bab khusus untuk pembahagian jamak ni. Kalau kita sekadar menambahkan, perubahan tu berlaku dengan menambahkan pada mufrad itu dipanggil jamak tashih
Tapi kalaulah perubahan tu dengan mengubah binaan, dipanggil jamak taksir. Jadi untuk kelas hari ini sekadar tu dululah untuk kita untuk petang ini. InsyaAllah kita sambung lagi minggu hadapan. Jika ada apa-apa soalan, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah Ana cuba jawab pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa anna ta'wil. Allahumma iftahna fid ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.